Dadah, jalan ke neraka. Penagih-penagihnya, sampah masyarakat, beban negara. Bilangan penagih dadah di negara kita adalah tidak kurang dari 500 juta orang, iaitu satu jumlah yang amat menakutkan. Bukan saja golongan ini menjadi beban kepada masyarakat, tetapi pengaruh mereka ke atas masyarakat umum adalah sangat buruk dan meluas. Masyarakat yang dikuasai oleh dadah akan dilanda oleh berbagai jenayah dan tidak akan mempunyai maruah dan peradaban. Sudah tentu masyarakat ini tidak akan berupaya mempertahankan diri atau membangunkan negara. Setelah dadah ditafsirkan sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara, ia bukanlah lagi hanya masalah sosial. Maka tindakan memeranginya juga ditingkatkan dengan meletakkannya di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang juga Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjadi pengarah gerakan. Getah buah popi ini dijadikan candu. Dari candu pula diproses menjadi berbagai jenis dadah seperti kodein, morfin, heroin dan berbagai lagi. Begitu juga dengan ganja, sejenis tumbuhan yang kebiasaannya disalahgunakan dengan cara menghisap seperti rokok, namun tetap merosakkan kesihatan, menimbulkan masalah psikologi dan sosial. Dadah tiruan juga tidak kurang mencelakakan penghidupan manusia. Malaysia, kerana lokasi fizikalnya yang strategik, berhampiran dengan kawasan segitiga emas, dan mempunyai kemudahan-kemudahan infrastruktur dan komunikasi di darat, laut dan udara dengan kepesatan kemajuan pembangunannya, telah dijadikan pengkalan persinggahan oleh penyeludup-penyeludup dadah. Inilah yang menyebabkan Malaysia begitu terdedah kepada wabak dadah dan melahirkan tindak balas yang setimpal pula dalam usaha-usaha membasminya. Untuk mencapai matlamat negara, ditubuhkan jawatan kuasa anti dadah dan pasukan petugas anti dadah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara. Kemudian dikembangkan pula ke peringkat negeri dan daerah. Jabatan-jabatan polis, kastam dan eksais diraja adalah antara lain-lain agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam tindakan positif memerangi wabak dadah. Dan ini juga menjadi tanggungjawab tiap warga negara yang cintakan bangsa dan negaranya memberikan kerjasama. Berdasarkan laporan daripada orang ramai, serbuan dilakukan di tempat-tempat yang disyaki. Pengedar dan penagih dadah diberkas. Mengedar dadah adalah satu kesalahan yang serius di negara ini. Akta Dadah Berbahaya 1952 yang dipinda dalam tahun 1983 membolehkan sesiapa juga yang membuat, menjual, menyimpan, mengimport, mengekspor, mengurus, mengangkut, membawa, menyembunyi, menghantar, membekal atau sebagainya lagi hingga had yang tertentu dikenakan hukuman mati mandatori. Setakat bulan Julai tahun 1986, sebanyak 38 orang telah dihukum gantung hingga mati di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Dari kiri, langkah pendek tajam, cepat, jalan, kiri, kanan. My ass! Bullshit! Hingga sekarang, sebanyak 7 pusat pemulihan telah dibina di semenanjung Malaysia dan lebih 60 buah pejabat pemulihan dadah telah diadakan di peringkat negeri dan daerah.
Kerajaan juga menyediakan kemudahan-kemudahan penentuan dan detoksifikasi di hospital-hospital besar dan daerah untuk memulih mereka yang telah menjadi mangsa dadah supaya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dadah merosakkan kesihatan dan jiwa. Oleh yang demikian, untuk memulihkan daripada akibatnya pada jasmani dan rohani bukanlah suatu yang mudah. Dari itu, selain daripada memberi ubat dan rawatan, penghuni-penghuni di Pusat Insaf Diri dijadualkan pula dengan berbagai-bagai aktiviti. Antaranya, latihan ketenteraan untuk membina semula kecergasan mental dan fizikal yang telah terjejas akibat dadah. Program-program pemulihan yang disediakan termasuklah pemulihan fizikal dan psikologi, disiplin diri, sosial, moral dan kerohanian, sivik dan tata negara, serta kekeluargaan dan kemasyarakatan. Unit kaunseling juga diadakan untuk memberi khidmat nasihat, runding cara, juga sebagai tempat pengaduan untuk mengatasi segala masalah yang sedang dialami oleh para penghuni Pusat Insaf Diri. Perbincangan kumpulan ataupun grup kaunseling ini. Pendidikan agama memang digalakkan untuk melengkapi pemulihan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani. Kelas-kelas agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu diadakan. Untuk meneruskan penghidupan yang sempurna dan bererti apabila keluar daripada Pusat Insaf Diri, berbagai-bagai pelajaran dan latihan kemahiran dibekalkan. Ini semua merupakan modal terbesar untuk mereka yang benar-benar telah insaf melayari bahtera hidupnya. Para penghuni boleh memilih mengikut minat masing-masing. Semua kursus dan latihan ini merupakan usaha jaminan supaya penagih-penagih yang telah pulih boleh berdikari mencorakkan penghidupan baru apabila dibebaskan kelak. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu sendiri berusaha mengubahkannya. Ada dua cara Pusat Insaf Diri menerima penghuninya. Pertama, dengan perintah mahkamah. Kedua, permohonan daripada pihak penagih yang telah insaf untuk kembali ke jalan penghidupan yang sebenar. Kebiasaannya, mereka yang dihantar ke pusat-pusat insaf diri dengan perintah mahkamah menjalani hukuman tidak lebih daripada 2 tahun. Tiap-tiap pusat pemulihan diadakan pula lembaga pelawat yang dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, terdiri daripada pemimpin-pemimpin masyarakat. Fungsinya, selain daripada menyumbangkan idea, pandangan, syur dan teguran, lembaga ini juga berkuasa mengesyor dibebaskan penghuni yang diyakini telah pulih dan berpuas hati terhadap tingkah lakunya walaupun belum cukup tempoh hukumannya. Lembaga pelawat juga mengadakan projek tanaman dan ternakan yang dikerjakan oleh para penghuni. Hasil yang diperolehi diberikan kepada Pusat Insaf Diri sebagai bantuan. Ikut syarat-syarat jagaan lanjutan. Sering dilakukan juga majlis perpisahan kepada mereka yang telah pulih dan akan dibebaskan. Ada kalanya, sanak saudara yang rapat pun diundang untuk turut memeriahkan. Sijil pengakuan pemulihan diberikan. Dan dari semasa ke semasa, pegawai pemulihan akan mengunjungi bekas-bekas penagih yang dibebaskan untuk mengetahui kemajuan serta masalah yang dihadapi.
jawatan kuasa pemulihan dadah yang ditubuhkan secara sukarela di seluruh negara biasanya mengadakan majlis kesyukuran dan penyampaian bantuan yang berupa wang, sejadah, songkok dan sebagainya lagi kepada bekas-bekas penagih yang dibebaskan sebagai dorongan semangat untuk mereka memulakan penghidupan baru.